Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu rasul, masing-masing membawa seruan abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Maka ada di kalangan manusia yang Allah kurniakan hidayah, ada pula di kalangan mereka yang sememangnya berhak untuk sesat. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada pengerusi selaku mudir Seriti Darul Amilin, barisan guru pelaksana program, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu untuk kita tadabbur, mengambil pengajaran, melihat kembali ayat-ayat Allah yang merupakan sebaik-baik ajaran. Dipilih pada pagi ini surah Luqman sebagai surah yang kita akan tadabbur. Sebelum kita pergi jauh, sebenarnya kita dalam pertemuan pada pagi ini kedudukan kita sama, sama-sama pendidik, sama-sama yang dipertanggungjawabkan. Dan sebenarnya rasa bimbang juga sebab kita cerita berkenaan pendidikan anak-anak, sedangkan kita pun sedang mendidik anak. Takut-takut kita cerita bagaimana didik anak, tiba-tiba anak kita jahanam pula. Jadi sama-samalah doa supaya apa yang kita faham dari Al-Quran kita dapat amalkan, dan kita dapat membuahkan hasil yang terbaik dari zuriat, sama ada zuriat ataupun anak-anak didik kita, bagi kita sebagai golongan guru. Baik. Pertama sekali kita perlu faham bahawasanya Islam ini adalah agama ilmu. Wahyu pertama Allah turunkan Iqra, baca, sebagai simbolik betapa pentingnya ilmu. Bukan sekadar Islam ini agama ilmu, bahkan Islam cukup memuliakan satu golongan yang dipanggil sebagai guru. Dan Allah menyediakan satu surah yang spesifik menceritakan bagaimana mendidik sebagai seorang guru. Dan guru tidak terbatas pada tugas sebagai seorang guru. Ibu bapa pun guru, bertindak sebagai pendidik, pengasuh anak-anak. Maka Allah kurniakan kepada kita surah Luqman. Surah Luqman, surah Allah menggambarkan betapa tingginya darjat guru. Luqman adalah seorang guru. Kalau kita rujuk di dalam tafsir, perbahasan kenapa surah Luqman ini muncul, apakah sebab turun. Apabila musyrikin Quraisy bertanya kepada Nabi, ceritakan kepada kami Luqmanul Hakim, bagaimana Luqman menjaga anak-anaknya, bagaimana berbuat baik kepada mak ayah. Maka Allah turunkan kepada kita surah Luqman. Yang lebih menarik, Allah rakamkan sesebuah nama yang spesifik dalam Quran. Bukan senang. Bukan semua Nabi, bukan semua Rasul Allah sebut nama mereka dalam Quran. Tiba-tiba Luqmanul Hakim, yang bukan Nabi, bukan Rasul,
dia adalah orang soleh, berjasa sebagai guru kepada anak-anaknya dan pendidikan yang berjaya, Allah bukan sekadar merakamkan namanya dalam Quran, tetapi Allah menyediakan satu surah bersempena namanya surah Luqman. Jadi di sini awal-awal lagi kita dapati bahawasanya Islam sangat memuliakan guru. Bahkan dalam banyak-banyak karier dalam dunia ini, karier ataupun pekerjaan yang paling beruntung, yang paling seronok sekali adalah pekerjaan guru. Beruntung dari sudut dunia dan akhirat. Walaupun dalam kajian kebanyakannya mendakwa kerja guru adalah antara kerja yang paling tension, yang paling mencabar, kerana berurusan dengan manusia pelbagai ragam. Tetapi kelebihan guru ini, Islam sediakan kelebihan bukan sekadar di dunia, tetapi dapat di akhirat. Bahkan pahala sebagai seorang guru akan berterusan jasanya sehinggalah berlakunya kiamat, walaupun setelah dia masuk kubur. Dalam hadis yang cukup masyhur, Nabi katakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah wa 'ilmun yuntafa'u bih wa waladun salihun yad'u lahu." Kalau seseorang mati, semua saham amalannya terputus, melainkan tiga: sedekah, ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau kita lihat dalam tiga-tiga amalan yang Allah sediakan, amalan yang sahamnya berterusan walaupun kita dah mati, 2/3 berkaitan dengan pendidikan. Berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, tugas guru. Begitu juga mak ayah yang mengajar anak-anak. Wa waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Bukan sekadar anak. Bukan Nabi sebutkan wa waladun yad'u lahu, bukan anak, bukan semata-mata anak, tetapi anak soleh yang mendoakan. Maka mengapa tiga amalan ini sangat luar biasa kiraannya di sisi Allah, sehingga kalau kita mati pun tetap dikira? Kerana tiga-tiga amalan ini memang 100% kita berkhidmat dengan orang lain, bukan untuk pulangan sendiri. Kita sedekah pada orang tu yang senang, bukan kita yang senang. Walaupun pulangan itu dijanjikan oleh Allah, tapi secara zahirnya dia yang senang, bukan kita yang senang. Kita ajar orang, bukan kita makin pandai, orang makin pandai. Bila kita didik anak, yang senangnya anak, bukan kita. Jadi ini bagaimana Islam memperuntukkan ganjaran yang luar biasa kepada sesiapa yang menjalankan tugas yang cukup luar biasa, iaitu tugas mendidik. Baik. Maka di sini Allah memuji sesiapa yang menjalankan tugas mendidik, mentarbiyah, mengasuh, mengajar. Dalam surah Luqman, Allah sediakan dasar-dasar pendidikan. Begitu juga Allah mengajar bagaimana cara bergaul dengan anak, cara bergaul dengan anak murid. Dan tidak ada kitab yang lebih faham berkenaan fitrah manusia melainkan Quran. Dan disebutkan oleh para ulama yang menguraikan surah ini, menyatakan surah Luqman merupakan surah Allah mendedahkan bagaimana berinteraksi dengan fitrah manusia, berinteraksi dengan fitrah manusia. Dan kalau kita dapati apa yang diketengahkan oleh surah Luqman, kadang-kadang bercanggah dengan disiplin pendidikan, etika pengasuhan yang diajar oleh Barat pada hari ini. Baik, surah Luqman merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di Makkah, mengajar berkenaan fitrah manusia, berkenaan iman, berkenaan jati diri manusia. Allah mulakan dengan Alif Lam Mim, wallahu alam. Kita tak nak urai di situ. Tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin, alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, ini asas prinsip kepada pendidikan. Kita nak lahirkan siapa? Bermodalkan apa?
Apakah definisi kejayaan dalam Quran yang zaman kita hari ini terbawa-bawa dengan cara menilai secara materialistik kebendaan? Maka di sini Al-Quran mendefinisikan kejayaan yang perlu kita ertikan pada anak-anak buah, anak-anak didik kita. Allah kata yang pertama, tilka ayatul kitabil hakim. Ini adalah ayat-ayat Quran yang mengandungi hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh. Mengandungi Al-Quran itu ajarannya hakim. Ajarannya hakim, ajaran yang bijak. Yang bijak melangkaui zaman, yang mendedahkan segalanya, itu Al-Quran. Untuk melahirkan generasi pelapis yang bijak, yang baik, kita tak boleh lari dari Quran. Dan komitmen pertama Quran adalah tilawah. Komitmen pertama Quran yang perlu kita ajar pada anak-anak didik kita adalah tilawah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Sebab itu para sahabat mengajar anak-anaknya membaca Quran. Dan kita perlu keluar daripada perspektif orang Melayu yang memahami Quran ini semata-mata membaca, kemudian menghafal. Sebenarnya sebelum menghafal, komitmen yang lebih penting sebelum menghafal adalah tadabbur, mengajar dengan ajaran-ajaran Quran. Nanti kita akan ceritakan bagaimana melahirkan generasi yang matang. Dan kita perlu faham antara krisis pendidikan yang berlaku pada hari ini. Kita melahirkan anak-anak yang tidak matang. Buktinya kalau kita lihat, orang tua pun tak matang hari ini. Bukan sekadar anak-anak, orang tua pun tak matang. Sebab tak baca Quran, tak faham Quran. Jadi Allah kata asasnya Quran. Asasnya Quran. Dan oleh kerana itu pada pagi ini kita baca Quran. Nak katanya untuk kita faham penerangan pagi ini, cukup kalau kita bawa senaskah Quran. Balik kita boleh ulang kaji Quran. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, memberi hidayah dan sebagai rahmat kepada orang-orang yang baik. Hidayah. Ilmu ini adalah sebahagian dari hidayah. Allah nyatakan dalam Quran jalan untuk memperolehi hidayah. Nak cari hidayah, antaranya mesti mendengar. Mendengar merupakan proses pembelajaran. Allah kata alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah. Allah kata apa? Mereka yang suka mendengar. Mereka suka mendengar perkataan-perkataan yang baik dan ikut ajaran yang baik. Mereka itulah yang diberikan hidayah oleh Allah. Maka mendengar, kalau kita sebagai pendidik, kita kena bercakap. Kadang-kadang ada orang kata biar dia fikir sendiri. Kalau dia fikir, dia boleh fikir sendiri, dia takkan buat silap. Ramai orang kata kan, tak apa, biar dia fikir sendiri. Dia tak payah cakap, biar dia fikir sendiri. Kalau manusia sejak daripada dulu pandai fikir sendiri, tunggu mereka fikir sendiri, dan kita mengharapkan dengan mereka berfikir sendiri itu fikiran yang tepat, jadi Nabi tak perlu cakap. Maka bila disebutkan hidayah ini datang dengan pendengaran, yang perlu tidak serik untuk bercakapnya adalah mak ayah dan guru. Belum cakap, ya, mengajar dengan ajaran yang baik. Dan di sini championnya wanita. Sebab yang boleh bercakap banyak ni wanita, bukan lelaki. Dan sebab itu peranan wanita ni banyak peranan dengan pendidikan, terutamanya di peringkat bawah dan pertengahan. Sebab peringkat itu peringkat yang memerlukan cakap yang banyak. Dan kelebihan wanita ni, dia ada emosi. Dan emosi itu berguna untuk pendidikan.
berguna untuk pendidikan. Berbeza dengan lelaki. Lelaki ni banyak mengajar peringkat tinggi, wanita banyak mengajar peringkat bawah dan peringkat pertengahan, sebab memerlukan daya emosi yang tinggi. Lelaki buat tak tahu kan, anak murid buat muka buat tak tahu kan, tak kau lah kan. Tapi wanita dia, hati dia lain. Maka ini juga merupakan kelebihan yang ada pada ibu dan kelebihan yang ada pada guru-guru wanita. Jadi kita kena respect kat situ lah. Respect kat situ. Sebab tu ramai orang kata wanita ni dia nafsu dia banyak apa semua. Padahal itu kelebihan dari sudut pendidikan. Jadi pendidikan ini mesti didengarkan. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat, bahkan Nabi terlibat dengan mendidik para sahabat yang kecil. Nabi bercakap. Kadang-kadang para sahabat senyap mendengar. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan mereka ikut ajaran yang baik. Di sini juga kita jangan memandang rendah kalau kita bercakap, kalau kita mengajar. Sebagai contoh, anak kita, tak tahulah ratio malam pagi ni ramai guru ke ramai mak ayah. Sebagai contoh, anak kita senyap dia dengar kita cakap, kita jangan anggap dia tak tangkap. Dia tangkap. Kerana itu merupakan proses bagaimana dia simpan ajaran-ajaran kita. Hidayah datang dengan pengajaran, dengan percakapan, dan begitu juga hidayah kebanyakan datang melalui ilmu. Melalui ilmu. Bukan sebagaimana orang Melayu faham, hidayah ni dia datang tiba-tiba. Itu ada juga jenis hidayah begitu. Tetapi kebanyakan hidayah datang melalui ilmu, perkhabaran ilmu. Orang Melayu faham, lepak-lepak tiba-tiba rasa nak insaf, dapat hidayah tu. Ada yang jadi begitu, tetapi kebanyakannya dengan teguran, dengan ajaran, dengan pedoman. Jadi sebab itu Allah katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Tidak aku azab satu-satu kaum melainkan aku dah hantar guru. Guru itu namanya Rasul, bagi tahu mana betul, mana salah, mana betul, mana salah. Huda wa rahmatan lil muhsinin, menjadi rahmat kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Awal-awal lagi Allah menyatakan pendidikan di dalam Islam untuk melahirkan orang yang baik, bukan semata-mata orang yang pandai, orang yang baik. Dan dalam kita menerangkan berkenaan hidayah itu, Allah menyatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah, berikanlah kepada kami hidayah ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalan al-maghdub, bukan jalan al-maghdub. Al-maghdubin ditafsirkan oleh Nabi sebagai Yahudi. Kesalahan Yahudi, bila dia dah tahu mana betul mana salah, dia tutup mana yang betul. Dia ada ilmu, tetapi dia tidak ada amanah dengan ilmu. Dia tidak ada amanah dengan ilmu. Adapun golongan dhalin, golongan sesat, golongan yang selesa ditipu, selesa jadi bodoh. Jadi jalan hidayah ini bukan jalan untuk mereka yang selesa jadi bodoh, dibiarkan untuk ditipu, ataupun golongan yang tahu mana betul mana salah tetapi tidak bertanggungjawab dengan betul dan salah itu, dengan kerana mindset masing-masing, tak apa yang penting aku boleh hidup. Itu bukan generasi yang kita mahu lahirkan. Generasi muhsinin, generasi yang baik. Dalam Quran Allah sediakan kepada kita antaranya cerita berkenaan golongan muhsinin. Cerita berkenaan golongan muhsinin, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Allah katakan apa? Allah kata contoh golongan
muhsinin ni, tengok Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ismail, Allah nyatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim, dia dikurniakan seorang anak kecil yang halim, yang lembut, yang beradab, yang bersopan. Dan krisis kita pada hari ini adalah budak-budak kurang ajar. Sebab apa budak-budak kurang ajar? Sebab mak ayahnya kurang ajar. Antara spesies terancam hari ini adalah guru-guru, kan? Bila guru marah ke apa, nanti akan ada kejadian amuk di sekolah. Siapa yang mengamuk? Mak bapak budak. Mak bapak budak. Jadi sebenarnya masalah kita hari ini bukan semata-mata masalah budak-budak tu rosak, tapi anak-anak, bukan sekadar anak-anak, budak-budak, tapi orang tu pun rosak. Orang tu pun rosak. Sebab apa? Tidak melalui pendidikan secara fitrah. Jadi ini makan jaga masa panjang. Allah kata Nabi Ismail ni lembut. Bukan lembut pondan, tapi bersopan, berakhlak. Dan di sini kita perlu bezakan antara akhlak dan moral. Antara akhlak dan moral. Akhlak, apa yang telah digariskan oleh wahyu, oleh Quran, oleh hadis, itulah akhlak. Walaupun kadang-kadang kelihatan kasar, kadang-kadang kelihatan keras, kadang-kadang kelihatan degil, tapi itu akhlak. Mempertahankan kebenaran. Walaupun persepsi melihat mempertahankan kebenaran itu adalah satu kedegilan, tetapi itu akhlak. Adapun moral pada hari ini, moral adalah satu nilai yang dipersetujui oleh masyarakat, yang membudaya di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kalau buka aurat itu biasa, maka buka aurat sebenarnya tidak adalah salah sangat. Ia tetap bermoral, kelihatan begitu. Jadi kita perlu bezakan antara moral dan akhlak. Kebanyakan pada hari ini cakap berkenaan akhlak, tetapi sebenarnya bukan akhlak, ia adalah moral. Akhlak ni sebagaimana ditunjukkan oleh para nabi dan rasul. Kadang-kadang ada melawannya, kadang-kadang ada bertegasnya, kadang-kadang ada mengalah. Tetapi kalau yang difahami akhlak pada hari ini dengan definisi moral, akhir sekali kita duk nampak kita umat Islam kena sentiasa beralah dengan penyelewengan ataupun kesesatan. Jadi ini tidak betul. Baik. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, memberi Al-Quran itu memberi hidayah dan rahmat kepada golongan-golongan yang baik. Golongan yang baik adalah golongan yang seperti Nabi Ismail. Apa kelebihan Nabi Ismail yang Allah ceritakan? Apa kejayaan Nabi Ismail? Taat, tak berbelah bagi. Dia taat kepada Allah, tak berbelah bagi. Ya, bila Nabi Ibrahim tanya, aku nampak dalam mimpi aku sembelih kau. Aku sembelih kau. Apa jawapan Nabi Ismail? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, buat apa yang Allah suruh laksanakan tu, buat sahaja, engkau akan dapati insya-Allah aku ni sabar. Golongan muhsinin, golongan yang bersabar untuk taat kepada Allah. Ini generasi yang kita mahu lahirkan, sabar dengan ketaatan. Muhsinin. Dan sebanyak 2 ayat Allah katakan, wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan ganjaran kepada mereka yang baik. Mereka yang baik mahu melahirkan generasi yang muhsinin, golongan yang baik, generasi yang baik. Bukan semata-mata generasi yang cemerlang akademiknya tetapi jahat. Kita tak nak begitu. Tetapi yang kita mahu lahirkan adalah generasi yang baik. Generasi yang baik diilmukan dengan ilmu Islam, kemudian berlaku amalan terhadap ilmu tersebut, maka jadilah dia generasi yang baik. Baik. Kemudian Allah katakan
alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang mendirikan solat, menunaikan zakat. Secara mudahnya kita faham, ajar anak solat lah, ajar anak solat. Dan Nabi suruh kita bertegas sejak umur 7 tahun, dan menunaikan zakat. Dan mereka pada hari akhirat mereka sangat yakin. Di sini Al-Quran berulang-ulang kali mengulang solat, zakat, solat, zakat, komitmen solat, komitmen zakat. Sekaligus mengajar kepada kita bahawasanya kita sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang pendidik mesti mendidik anak-anak kita bahawasanya di sana ada dua jenis tanggungjawab yang perlu kita sempurnakan. Tanggungjawabnya adalah tanggungjawab menunaikan solat, iaitu menjaga hubungan dengan Allah, menunaikan zakat, iaitu menjaga hubungan dengan manusia. Hablu minallah, hablu minan nas. Dan Islam sama sekali tidak menggagaskan satu ajaran, tak apa, yang penting kau boleh hidup, kau senang hidup, orang lain nak tunggang balik, kau jangan ambil tahu. Asalkan kau boleh ibadat, yang lain jangan ambil tahu. Itu bukan cara Islam mendidik. Cara Islam mendidik, kamu mesti selesai hubungan dengan Allah dan selesai hubungan dengan manusia. Tak boleh pilih salah satu. Tak boleh pilih salah satu. Kadang-kadang ada menjaga hubungan dengan Allah tetapi manusia tak jaga. Ada yang menjaga hubungan dengan manusia tapi dengan Allah tak jaga. Selalu kita dengar orang kata dia tu baik, cuma dia tu tak semayang. Dia tu baik, cuma dia tak semayang. Mana boleh jadi baik begitu? Kalau dia dengan Allah pun dia boleh berlaku jahat, dengan manusia tak lagi dia boleh berlaku jahat. Begitu juga ada orang yang dia dengan Allah baik tapi dengan manusia dia tak baik. Itu pun tak betul. Jadi yang perlu kita terapkan adalah pergaulan dengan manusia sesama manusia, dan pergaulan hubungan interaksi dengan Allah mestilah kedua-duanya betul. Jadi di sini bila disebutkan hablum minan nas, bila disebutkan hablum minan nas, kita perlu faham bahawasanya Islam mengajar kita supaya pandai bergaul. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita hati-hati dalam pergaulan. Dan nasihat kepada anak-anak, cari kawan elok-elok, bukan sekadar nasihat untuk anak-anak, bahkan nasihat untuk kita yang dah tua ni juga. Sebab pengaruh dia boleh mempengaruhi sesiapa. Yang selalu kita dengar, orang kata kita kena kawan dengan semua orang. Itu ajaran yang salah berdasarkan Quran. Ramai orang kata kita kena kawan dengan semua orang, kita jangan sombong. Ini bukan isu sombong tak sombong, ini isu jaga diri. Ini isu jaga diri. Kalau kita kawan dengan semua orang, kita membuka pintu pengaruh kita kepada orang lain, menyebabkan orang yang tak berapa baik pun boleh mempengaruhi kita. Akhir sekali kita rosak. Berapa banyak nas yang Nabi katakan ibarat siapa yang berkawan dengan penjual minyak wangi, dia akan wangi. Siapa yang berkawan dengan tukang besi, dia akan dapat panas besi, bau peluk besi, kan? Jadi ini juga antara ajaran Quran dan ajaran hadis, supaya kita cukup berhati-hati memilih kawan. Pesanan memilih kawan ni bukan untuk anak-anak sahaja, kita juga. Kita disuruh untuk membaca suratul Kahfi setiap hari Jumaat. Dan suratul Kahfi surah cerita berkenaan fitnah akhir zaman. Allah ceritakan Ashabul Kahfi, kecemerlangan Ashabul Kahfi. Belajar tinggi pun tak sempat, berdakwah pun tak sempat, bergaul, semua tak sempat. Dalam kacamata kita pada hari ini, Ashabul Kahfi tidak mencapai apa-apa kejayaan. Tetapi kejayaan Ashabul Kahfi menjaga diri, tidak terpengaruh. Walaupun keadaan masyarakat kita itu ketika itu didominasi oleh golongan-golongan yang rosak, tetapi Ashabul Kahfi tidak terpengaruh.
begitu juga dalam ayat-ayat yang lain Allah nyatakan kena cari kawan. Antara di dalam surah yang sama, suratul Kahfi, Allah kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Kamu kena sabar duduk dengan orang-orang baik, dengan orang-orang baik, dengan orang yang sentiasa cerita berkenaan Allah, cerita berkenaan Islam siang malam pagi petang. Sebab apa? Orang-orang baik ni confirm jujur. Orang yang 24 jam cerita pasal Islam, bukan waktu dapat mikrofon je cerita pasal Islam. 24 jam cerita pasal Islam. Kadang-kadang kita ni waktu dapat mikrofon je cerita pasal Islam. Bila makan-makan lepak-lepak cerita pasal apa benda lah. Ni Allah kata kena cari kawan yang 24 jam cerita pasal Islam. Sebab kawan ni confirm baik, sebab mereka ni jujur. Yuriduna wajhah, mereka nak wajah Allah, redha Allah. Bukan sekadar itu, Allah terangkan wala ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu terlepas pandang, kamu lari daripada golongan-golongan itu semata-mata kamu nak perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikut golongan yang telah dilalaikan hati mereka daripada Allah. Terus terang Allah kata kamu kena duduk dengan orang baik, kamu jangan duduk dengan orang jahat. Kamu kena kawan dengan orang baik, kamu jangan kawan dengan orang jahat. Jadi di sini ajaran Quran dalam menguruskan hablum minan nas, kita diajar untuk mengajar anak-anak kita. Begitu juga kita supaya cari kawan yang baik. Bila kita kata cari kawan yang baik, bukan bermaksud kita sombong, bukan bermaksud kita perasan kita baik, tetapi ini isu jaga diri, isu pengaruh. Dan isu pengaruh ini tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi dalam Islam. Jadi kawan. Habis yang tak berapa betul tu kita nak tinggal ke? Tak. Bila sebut kawan, sahabat, kita buka dua injam, in and out. Kita boleh pengaruhi dia, dia boleh pengaruhi kita. Itu kawan. Itu kawan. Bila kita kawan dengan orang baik, kebaikan dia boleh mempengaruhi kita, kebaikan kita boleh mempengaruhi dia. Itu kawan. Kita buka dua-dua injam. Jadi kalau kita kawan dengan orang jahat juga, dia pun boleh pengaruhi kita. Selalunya persaingan antara betul dan salah, benda tak betul, benda betul dengan benda salah ni, selalunya benda salah dominan. Jadi macam mana kalau yang tak berapa betul tu bukan kawan, tetapi kita jadikan sebagai sasaran dakwah, mad'u. Sasaran dakwah atau mad'u ni dia buka satu injam. Aku boleh pengaruh kau, kau tak boleh pengaruh aku. Aku datang untuk mengaruhi engkau, engkau sama sekali tak boleh pengaruhi aku. Itu perbezaan. Jadi awal-awal Allah nyatakan betapa penting pergaulan itu. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah, mendirikan solat, menunaikan zakat, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan hari akhirat, cita-citanya akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah ke atas mereka hidayah daripada Tuhan mereka, mereka itulah golongan yang berjaya, muflihun, golongan yang berjaya. Maka ini merupakan rumusan daripada Allah. Apakah ciri-ciri orang yang berjaya? Ciri-ciri orang yang berjaya, sebenar-benar berjaya dalam pendidikan. Apa ciri-cirinya? Yakin dengan hari akhirat, sedar dosa pahala, menjaga hubungan dengan manusia, menjaga hubungan dengan Allah, menjadi golongan yang baik, sentiasa taat dan berpedomankan hidup dengan Quran. Ini betul-betul golongan yang berjaya. Berjaya, sebenar-benar berjaya. Walaupun kadang-kadang dari sudut akademiknya tak terkah dapat. Jadi ini yang perlu kita
faham asas pendidikan di dalam Islam. Cuma habis takkan Islam suruh tak bagi cemerlang. Percayalah, kalau kita laksanakan segala aturan ni, secara automatik kita akan lahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Banyak. Banyak. Setakat apa? Setakat yang pengalaman hidup dulu sekolah kampung, tapi bila ditarbiah dengan baik, secara automatik akademik dia naik. Sebab kita melahirkan generasi yang dengar cakap. Begitu juga ada satu sekolah, bila tarbiahnya dipertekadkan jadi antara fokus utama, maka akademiknya meningkat secara automatik. Sebab apa? Kita lahirkan manusia memang sebenar-benar manusia yang memang bersedia untuk mendengar, bersedia untuk diasuh, dididik. Maka selepas itu kecemerlangan akademik itu senang untuk dicapai. Selepas daripada Allah nyatakan asas pendidikan di dalam Islam, Allah terus mengingatkan kepada kita, golongan pendidik, ancaman dalam pendidikan. Terus Allah cerita berkenaan ancaman. Ancaman apa? Melalui ayat, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Ayat yang kita bacakan sebentar tadi merupakan ayat Allah ingatkan berkenaan ancaman pendidikan yang kita kenali sebagai hedonism. Hedonism merupakan cara berfikir yang menjadi budaya hidup, mengukur benar itu dengan keseronokan. Kebenaran mesti dipersembahkan dengan gaya yang seronok, mesti keseronokan. Dan mana-mana penagih hedonism, dia akan jadi manusia yang serba tak matang. Produk kepada hedonism adalah generasi yang tak matang. Sebab itu sepatutnya kita rasa tercabar dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat ni kelebihan mereka atas jasa didikan Nabi, mereka boleh memintas umur mereka. Apa maksudnya? Kematangan mereka lebih tinggi daripada umur mereka. Usia mereka pendek, muda, tapi mereka matang. Masalah kita hari ini dah tua bangka tapi tak matang-matang. Barangkali masuk tanda kiamat juga. Sebab tanda kiamat Nabi kata hatta yataqarrab az-zaman, sehinggalah masa menjadi pendek. Masa jadi pendek ni antaranya Allah hilangkan berkat masa, kemudian ada teknologi yang boleh menyelesaikan benda yang sepatutnya ambil masa panjang jadi masa pendek, ada kat terbang, ada internet apa semua. Antaranya juga boleh kita lihat hari ni orang jadi tak matang. Umurnya, kematangannya tak setara dengan umur dia. Sebab umur dia panjang tapi dia tak rasa umur dia. Umur dia dah 40 dah, tapi cara dia fikir macam umur 15 tahun. Habis 40 tahun dia tak rasa 40 tahun tu. Perasan? Nak tengok orang paling tak matang kan, tengok TV. Lambat orang tak matang. Jadi ini yang perlu kita lihat ayat ini. Kalau kita perhatikan kenapa ayat ini turun, kerana berlaku sabotaj ke atas kerja Nabi mematangkan para sahabat. Macam mana Nabi mematangkan para sahabat? Nabi mematangkan para sahabat dengan cara yang cukup
santai tapi efektif. Kita selalu santai tapi tak efektif langsung, kan? Ni santai efektif sebab kita kena faham Quran lah surah yang paling fitrah sekali, bahan pendidikan yang paling fitrah sekali, Quran, tak ada lain. Dan antara misi hidup kalau kita faham Quran, kita kena pastikan orang yang mendengar penerangan Quran kita menyebabkan orang tu rasa obses, rasa gairah dengan Quran, rasa wow, bestnya Quran. Itu yang dibuat oleh Nabi. Nabi melahirkan masyarakat yang tak boleh nak ditipu, sahabat yang bijak, sahabat yang tak ditipu, sahabat yang peka. Dengan apa? Dengan pembudayaan, pengajaran sejarah yang real, bukan dongeng. Allah kaitkan betapa sejarah-sejarah yang dikemukakan oleh Al-Quran sangat mematangkan manusia. Allah kata faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad cerita-cerita Quran, mudah-mudahan mereka matang berfikir. Mudah-mudahan mereka matang berfikir. Sebab itu kita kena cari, ini komitmen masing-masing, tak boleh nak dibantu. Komitmen masing-masing yang merasa tanggungjawab. Kita kena cari satu nikmat, feel bahawasanya cerita Quran itulah yang paling best sekali. Serius, saya sebutkan, kalau kita faham cerita Quran, kita sudah tidak memerlukan cerita-cerita tauladan, cerita-cerita wali, tak perlu dah. Cerita-cerita dongeng, cerita-cerita rakyat, tak perlu dah. Sebab cerita Quran itu adalah cerita yang super duper best. Cuma oleh kerana kita telah dijajah lama, akhir sekali kita memahami Al-Quran dengan cara sekular juga. Akhir sekali itu Quran zaman kita lain, kita gagal memadankan realiti Quran dengan realiti kita. Maka Nabi menjalankan misi. Nabi duduk-duduk, Nabi cerita, ni cerita orang dulu, ni cerita orang dulu, ni cerita orang dulu. Siapa tak suka dengan cerita? Betul tak? Daripada budak kecil sampai orang tua, semua suka dengan cerita. Dan bagaimana Allah meringankan mesej yang kritikal, yang terlalu berat, untuk diringankan supaya kena dengan tahap minda masing-masing. Allah ringankan dengan persembahan penceritaan. Allah ceritakan berkenaan diktator, Allah cerita dengan cara cerita Firaun. Allah tak kata diktator definisinya sekian, ciri-cirinya sekian, kalau itu pening baca. Tapi Allah cerita Firaun ni perangai dia gini, cakap dia gini, bagaimana dia manipulate demokrasi. Allah cerita berkenaan liberalism, cara berfikir secara liberal. Allah tak cerita pemikiran liberal sekian, ciri-cirinya sekian. Tapi Allah cerita berkenaan perangai iblis, hujah iblis. Apa lagi? Banyak cerita-cerita. Allah cerita berkenaan orang yang terpelajar tapi khianat dengan ilmu. Allah cerita berkenaan perangai ahli kitab. Jadi bagaimana Al-Quran mengajar kita semua untuk memahami perkara-perkara yang cukup berat, tetapi dengan persembahan yang tidak membosankan, persembahan cerita. Dan ini memang menjadi ketagihan di kalangan para sahabat. Bila jumpa Nabi, nak dengar cerita. Dan Nabi bercerita. Tak ada dalam kita ini, kita tak belum ajar apa-apa, kita suruh budak cakap. Selalu, kan? Peringkat rendah tak ada. Kadang-kadang peringkat tinggi kita belum ajar, kita bagi kebebasan pada budak-budak bercakap. Sedangkan dia belum ada isi. Dia nak cakap apa? Maka kalau kita tengok hubungan antara Nabi dan para sahabat, Nabi ni banyak bercakap. Ajar. Supaya bila Nabi dah wafat lepas ni, sahabat pula tukar cakap. Sementara Nabi ada, sahabat simpan, dapat isi-isi ilmu-ilmu daripada Nabi.
Maka Nabi cerita, sehingga antara yang menggambarkan ketagihan di kalangan para sahabat, cerita ayat Abasa wa tawalla, anja'ahul a'ma, bila Abdullah bin Maktum datang bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, alimni ma'allamaka Allah. Wahai Nabi, ceritalah apa yang Allah cerita, aku nak dengar. Dia buta, dia tak nampak Nabi ni tengah sibuk, nak dengar cerita. Jadi atas faktor Nabi cerita berkenaan Fir'aun, Nabi cerita berkenaan Qarun, cerita berkenaan Iblis, berkenaan ahli kitab, menyebabkan para sahabat ini menguasai sejarah. Bila menguasai sejarah, mereka menguasai pengalaman orang terdahulu, menyebabkan mereka matang memintas umur masing-masing, seolah-olah masing-masing umur 1000 tahun, umur 5,000 tahun, sebab mereka sudah menguasai pengalaman orang terdahulu. Kita nak timba pengalaman segala-galanya, umur kita pendek. Jadi nak kuasai pengalaman yang banyak, ilmu sejarah. 1/6 dari Quran merupakan cerita sejarah. Jadi ini merupakan komitmen ibu, ayah dan guru-guru. Kalau ibu, ayah dan guru-guru pun tak tahu cerita Quran, nak cerita apa pada budak-budak? Dan kita berdepan dengan persaingan yang cukup dahsyat. Kita cerita dengan lisan, sedangkan budaya hedonisme pada hari ini dipersembahkan dengan visual yang cukup menarik. Itu persaingan yang cukup dahsyat ini. Begitu juga yang dilalui oleh Nabi SAW. Bila Nabi cerita, menyebabkan para sahabat itu susah nak kena tipu. Susah betul nak kena tipu, susah betul nak kena berangkap. Maka yang dijalankan tugas ini seorang musyrikin yang bernama An-Nadir bin Al-Harith. An-Nadir ataupun An-Nadar bin Al-Harith, seorang musyrikin. Dia ni seorang pedagang. Selalunya orang Mekah ni dia berdagang sampai ke Syam. Tapi dia ni bukan berdagang sampai ke Syam, berdagang sampai ke Parsi. Jauh berdagang, businessman. Maka dia pergi sampai ke Parsi. Apa yang dia buat? Dia beli kitab-kitab, buku-buku cerita-cerita kepahlawanan, cerita-cerita mitos Parsi. Cerita berkenaan mitos, cerita berkenaan pahlawan Parsi, perang Parsi yang cukup menarik. Dia bawa balik, beli buku-buku tu, catatan-catatan tu dia beli. Kemudian dia tengok mana kawasan ataupun sempang yang dilalui oleh para sahabat on the way nak jumpa Nabi, nak dengar cerita Nabi. Maka kalau kita faham hari ni, dia buka wayang pacak, dia buka cerita Parsi, menyebabkan para sahabat yang elok-elok nak pergi dengar cerita Nabi, ada yang tertarik untuk dengar cerita cerita Parsi, cerita mitos dan pahlawan Parsi yang dihidangkan oleh musyrikin Quraisy. Maka turun ayat ni. Sama tak macam hari ni? Kalau dulu zaman Nabi diceritakan berkenaan cerita-cerita Parsi, zaman hari ni berapa banyak superhero yang ada dekat TV? Berapa banyak? Kalau dulu waktu kita kecil, kita jangan kenal Superman, Spiderman, itulah kan, sikit lah zaman kita dulu. Zaman sekarang dah berapa banyak man, berapa banyak kan. Dan cerita-cerita ni, cerita dongeng ke cerita betul? Apabila manusia disumbat dengan cerita-cerita dongeng, maka kepala otaknya akan berfikir secara fantasi, dan dia akan jadi orang yang tak matang. Sebab didedahkan cerita-cerita yang tak real, cerita-cerita yang mengarut, berfantasi tak habis-habis. Maka inilah yang menyumbang kepada masalah. Bukan sekadar orang budak-budak, bahkan orang tua pun tak matang-matang cara berfikir. Sebab berfantasi tak habis-habis, cerita mengarut. Sedangkan umur kita terlalu pendek untuk mengarut.
Jadi habis tak boleh enjoy ke? Tak, nanti dulu. Ni cerita berkenaan fitrah. Dalam Islam, enjoy ada cara fitrah, ada cara yang diada-adakan hari ni. Jadi ini cabaran kita. Sampai hari ni memang susah nak pastikan anak kita lebih kenal sahabat, lebih daripada kenal upin-ipin. Susah. Betul tak? Sebab menuntut komitmen kita sendiri. Kalau kita rajin cerita, anak-anak kita kenal lah. Kalau kita tak rajin cerita, anak kita mana nak kenal. TV buka je. Lepas tu kadang-kadang rasa macam nak pecahkan TV tu. Geram. Tapi itu yang berlaku. Jadi kalau kita ada anak, ini bukan tugas anak, tapi ini tugas kita. Kalau kita ada anak murid, ini tugas kita. Menceritakan cerita-cerita yang real, bukan cerita yang falasi, yang fantasi. Bila kita ceritakan cerita yang real, dia akan faham realiti dunia. Walaupun umurnya pendek, walaupun umurnya muda. Jadi sebab itu para sahabat cukup bangga menyatakan cara hidup mereka. Mereka kata, kami mengajar anak-anak kami berkenaan peperangan-peperangan Nabi sebagaimana kami mengajar mereka ajar Quran, baca Quran. Sahabat kata, kami ajar anak-anak kami berkenaan peperangan-peperangan Nabi sebagaimana kami mengajar mereka membaca Quran. Kalau kita baca sirah, baca kitab sirah, banyak yang dibuat turutan sirah itu peperangan. Sebab apa dibuat begitu? Untuk melahirkan generasi yang ada jiwa kepahlawanan, bukan jiwa yang enjoy, bukan jiwa yang kosong, tapi jiwa yang panas membara dengan sifat kepahlawanan. Bukan sekadar mereka ceritakan berkenaan Nabi ni tidur bagaimana. Tidak, Nabi ni berjuang bagaimana. Maka ini menyebabkan generasi dulu jauh lebih matang daripada kita. Kita ni umur dah berapa puluh tahun pun tak matang-matang kan? Fikir kita je. Kalau kita fikir hidup kita, confirm tak matang. Maka Allah rumuskan, walaupun Allah tak sebutlah hedonism, tapi Quran itu adalah kitab yang hidup. Kita lihat sifat yang Allah kemukakan ini adalah sifat hedonism. Wa idza tutla alaihi wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ada di kalangan manusia, ini Allah sebutkan tabiat hedonism. Allah kata ada di kalangan manusia yang membeli lahwal hadis, perkataan yang sia-sia ditafsirkan oleh para ulama sebagai hiburan, al-ghina, sebagai nyanyian. Jadi timbul persoalan, habis takkan Islam syadid sangat tak boleh berhibur? Kan? Tak boleh berhibur. Kita telah memahami konsep hiburan dengan cara barat, bukan cara Islam, bukan cara fitrah. Bila berhibur mesti keluar, betul tak? Betul tak? Bila nak berhibur mesti keluar, pergi konsert ke apa kan, mesti enjoy kat luar. Tapi dalam Islam, tempat berhibur kita ada dalam rumah. Hadis yang cukup masyhur, hadis Hanzalah. Bila Hanzalah ni bila lepak-lepak dengan Nabi, nangis je. Bila Nabi ceritakan berkenaan dosa, berkenaan neraka, nangis. Bila balik rumah dia enjoy dengan anak bini dia, ketawa terkekek-kekek, ketawa. Bila dia ketawa, dia keluar, dia rasa dosa. Dia mengadu pada Abu Bakar, mengadu dengan sahabat-sahabat yang lain. Qad nafaqa Hanzalah, sesungguhnya Hanzalah dah jadi munafik. Dia mengaku sendiri, aku ni munafik sebenarnya. Sebab apa? Depan Nabi aku nangis, balik rumah aku enjoy. Bila diadukan pada Nabi, Nabi kata, sa'a wa sa'a ya Hanzalah, sa'a wa sa'a. Hanzalah, enjoy sekali-sekali tak apa. Sekali-sekali tak apa, enjoy.
Ha? Jadi di sini dalam hadis ini kita memahami bahawa fitrah manusia perlukan enjoy, perlukan hiburan. Tapi hiburan bagaimana? Hiburan yang paling fitrah adalah hiburan di rumah. Bila tengok anak berlari, anak bercakap, takkah itu meringankan beban kita selama mana kita kat luar tadi? Betul tak? Pergaulan dalam rumah itu menyebabkan kita akan enjoy. Itu hiburan secara fitrah. Tapi kalau tak ada anak lagi tak tahu kan. Tapi itu antaranya, menyebabkan kita enjoy. Malangnya pada hari ini, bila macam-macam masalah kalau kita sandarkan dalam pelbagai hadis, rumah dah tak jadi tempat enjoy. Sebab bila tengok anak, tengok pampers kena bayar, yuran kena bayar, beras belum beli apa semua, menyebabkan kita balik rumah kita jadi tension. Betul tak? Betul tak? Bila balik rumah jadi tension sebab ini komitmen ini yuran, pampers, pensel color dia hilang, lepas tu baju sekolah pula, baju dia dah kecil, jadi duit aku tak cukup, menyebabkan tension. Bila manusia sepatutnya ni jadi gini sebab apa? Sebab sistem lah kan, sistem kapitalis yang menghambat manusia. Bila jadi begitu, kita akan tension duduk di rumah. Bila tension duduk di rumah, maka kalau nak enjoy, kami ada sediakan tempat-tempat enjoy di luar. Sebenarnya hiburan yang ada pada hari ini hiburan yang cukup hipokrit. Sebab apa hiburan yang cukup hipokrit? Kerana penghibur dia cuba menghiburkan kita, tapi sebenarnya dia tension. Berapa ramai penghibur yang bunuh diri, yang jadi gila, yang cerai-berai, betul tak? Bermaksud hidup dia sendiri pun tak selesai, tapi dia cuba menghiburkan orang lain. Jadi sebenarnya realiti hidup kita, hidup dalam keadaan serba berlakon. Betul tak? Jadi Islam ajar pada kita supaya mengertikan keluarga, anak beranak, supaya kita tengok anak kita enjoy, jadi seronok. Sebab itu Islam menyuruh kita supaya bergaul dengan anak-anak dengan cara yang baik, bergaul, bermain dengan mereka. Dan dalam hadis yang lain yang cukup masyhur, Nabi katakan man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Kenapa Islam suruh kita bergaul dengan budak-budak? Adakah semata-mata kita nak didik budak-budak? Banyak hadis yang Nabi kata kena merahmati, kena menyayangi anak-anak, kena menyantuni budak-budak. Kenapa? Itu juga merupakan kaedah merawat. Kita duduk di luar, kita bergaul dengan ramai orang. Manusia semakin mereka kenal dunia, semakin pandai menipu, semakin pandai buat jahat, semakin pandai dengan macam-macam kejahatan. Bila kita bergaul dengan orang di luar, menyebabkan kita semakin hilang nilai fitrah kita. Sebab bergaul dengan dunia yang lebih banyak. Betul tak? Bergaul dengan penipu ni, kita jadi penipu. Bergaul dengan orang jahat, kita jadi jahat sikit. Kita akan berjangkit sikit-sikit. Jadi macam mana kita nak neutralize balik supaya kita ni balik pada fitrah? Ni mak ayah dan guru-guru, bagaimana kita nak jadi fitrah balik? Tengok budak-budak. Bila kita tengok budak-budak, kita bergaul dengan budak-budak, kita belajar balik fitrah manusia macam mana, hati manusia macam mana. Budak-budak kan, budak-budak mana kerti menipu kan? Mana kerti menipu? Dia nak cakap, dia cakap. Dia nak minta, dia minta. Dia marah, dia marah. Kita belajar balik bagaimana fitrah manusia yang serba jujur. Budak-budak. Maka sebab itu hubungan antara kita budak-budak ni bukan hubungan semata-mata kau kena dididik oleh aku. Bukan sekadar itu. Bahkan kadang-kadang budak banyak menyedarkan kita. Setelah kita bergaul dengan dunia yang cukup rosak, kita bergaul dengan budak yang belum lagi rosak. Sebab budak merupakan makhluk yang paling fitrah keadaan berbanding kita.
Maka Allah nyatakan ada di kalangan manusia yang sanggup membeli hiburan. Di sini Allah mendedahkan cara hidup hiburan, berhibur memang memakan kos yang tinggi. Kos mana sekalipun. Yashtari lahwal hadith, membeli. Kalau nak dengar cerita Nabi tadi, kena bayar, kena beli ya. Tapi tadi Quraisy tadi, dia kena beli tak buku-buku daripada Parsi. Bukan sekadar beli, kena bawa posting pula kan. Bawa buku banyak kan. Jadi memerlukan kos. Nak dengar dengan Nabi free. Nak dengar Nabi free. Tapi nak melangsungkan nafsu berhibur, selalu je memakan kos yang tinggi. Betul tak? Sebagai contoh program kita hari ni, yuran berapa ringgit? RM10. RM10 tu apa sangat? Dapat makan pula tu kan? Kan ada makan lagi. Kalau tahu ada makan, tak ada makan kat luar tadi. Kan? RM10 murah. Cuba kalau tiba-tiba panggil artis. Adapun surah Luqman diselang-seli dengan apa? Dengan artis jemputan sekian-sekian. Tu ingat boleh buat yuran RM10 tak? Silap RM20, RM30, RM50. Semamata dia akan bertambah kos. Betul tak? Duit kalau kita asuh keluarga kita dengan keluarga ataupun anak murid kita berhibur, duit habis, akhir sekali habis dengan berhibur. Kalau 500 kan, RM500 nak beli apa? Beli sekarang ni orang gila apa ya? Orang gila main apa? Katakanlah handset kan, handset yang boleh main game ke apa kan, katakanlah RM2,000 kan. Ada handset RM2,000 kan? Ada kan? RM2,000. Kalau beli handset RM2,000 dapat RM2,000 kita handset. Tapi kalau RM2,000 beli kitab, rasanya penuh almari. Nak kata hidup dengan membudayakan ilmu berbanding hidup menjadi abdi kepada hedonism, memang banyak menghabiskan duit. Begitu juga kita pendidik, kita pengasuh, kita mak ayah, kalau kita budayakan begitu, kita akan habis duit kat situ je. Kita akan habiskan duit gitu. Handset rosak lah. Tapi kalau beli buku, maka buku tu akan jadi harta pusaka, boleh sampai bila boleh baca. Jadi ini antara contoh betapa budaya hidup hedonism ni menghabiskan duit. Jadi kalau mak ayah yang nak save duit, kena faham ni. Tapi kalau kita faham anak-anak kena enjoy sekian-sekian, habis duit enjoy. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Kesan langsung daripada mereka yang hidup secara berhibur, selalunya mereka tidak mesra dengan ilmu. Dia akan jadi begitu, dia tidak mesra dengan ilmu. Selalu kita dengar orang kata, orang yang selalu bersantai-santai, betul tak? Yang sudah terbudaya, terbiasa begitu, tiba-tiba kita kata, kena dengar benda-benda ilmu ni penting ni. Susah, benda-benda ilmu ni berat, nanti tak boleh faham, nanti serabut tak boleh terima. Dia akan automatik jadi begitu. Jadi ilmu ni bukan semata-mata komitmen begitu saja, tetapi ia merupakan budaya yang perlu diteruskan, yang perlu membudaya dalam kehidupan seharian. Bukan tiba-tiba waktu kita kena ilmu, tak. Dia perlu membudaya. Jadi selalu kalau kita lihat gitu keadaan, kalau orang yang selalu tengok game ke apa kan, tiba-tiba kita kata kena baca buku ni, alah benda ni berat, benda ni tak boleh, dia automatik dia akan jadi anti ilmu. Bila anti ilmu, dia tidak akan boleh buat apa-apa, dia tidak akan boleh membangunkan dirinya, melainkan dia akan hidup dengan arus seronok gitu saja. Dia tidak enjoy dengan ilmu dia.
bighairi ilm. Jadi kalau kita tengok hari ni, kenapa orang Islam susah nak fikir? Orang Islam kita susah nak berfikir sebab space dalam otak kita telah dipenuhkan dengan benda-benda yang tak guna. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara petanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Baik, kita selaku mak ayah, selaku guru-guru, berapa banyak dalam kepala kita ni kita sumbat benda yang tak ada kaitan dengan Islam kita, tak ada kaitan dengan diri kita, tak ada penting pun, tapi kita sumbat masuk dalam. Banyak tak? Bila kita sumbat banyak benda tak guna dalam ni, menyebabkan kita dah tak mampu nak masukkan benda-benda berguna dalam ni. Banyak. Cuba kalau kita ajak fikir macam mana krisis di Palestin, krisis di Syria, jadi pening. Oh, ni susah lah, ini benda yang terlalu sukar, kan? Ini politik dunia yang terlalu sukar, ini masalah, oh ni tak boleh nak fikir lah. Tapi orang yang selalunya, saya perhatikan, selalunya orang yang kata tak boleh fikir apa, tapi benda-benda yang tak guna dia boleh fikir pula, kan? Sebab apa game bola ni kalah? Oh, sebab pemain ni dia ada injured, lepas tu pengurus dia bengong, lepas tu berlaku diskriminasi, lepas tu ada rasuah. Benda tu dia boleh fikir pula, betul tak? Lepas tu bila ada cerita baru ke apa, ni cerita ni sebenarnya dia konflik sini. Padahal benda tu benda yang tak ada kaitan dengan diri dia, tak ada kaitan dengan masa depan dia, tak ada kaitan dengan iman dia. Jadi bila kita dah sumbatkan otak kita benda-benda yang tak guna, benda yang guna dah tak boleh masuk. Sebab itu Nabi sebutkan satu kaedah yang mudah. Antara petanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Jadi agak kadang-kadang kalau kita sebut agak mengguris, tapi ini realitinya. Betul tak? Apa benda yang kita ambil tahu tapi tak ada kaitan dengan kita? Tak ada kaitan. Allah pun tak tanya esok, kan? Tak ada kaitan dengan kepentingan kita. Kita pun tak bertambah kaya kalau kita dah ambil tahu. Banyak, banyak gila. Antara benda yang paling tak ada kaitan dengan kita tapi kita suka ambil tahu, gosip artis. Dan program paling bodoh dalam dunia, program melodi. Program paling bodoh sekali. Ada lagi melodi? Ada. Malu-malu nak ngaku kan. Berapa? Sejam kan? Sejam kot. Sejam. Masa kita tak boleh bayar balik, tak boleh pulang balik. Sejam. Tempoh 24 jam, kita gunakan sejam untuk tengok benda yang jijik, benda yang tak ada kaitan dengan diri kita. Dah kebodoh tu. Apa kaitan artis tiba-tiba baju lepas tu jadi gila? Apa kaitan kan? Apa kaitan? Saya tak boleh brain benda ni. Apa kaitan? Lainlah kalau kita ambil tahu dia ada kaitan saudara dengan kita ke, ataupun apa, tak ada kaitan. Susah nak buat perbandingan. Tapi itulah masalah kita hari ni. Ini bukan jadi dengan sendirinya. Ini merupakan indoktrinasi secara halus untuk tidak mematangkan kita. Dalam surat khabar, apa kaitan artis ni jadi tunggal terbalik tiba masuk dalam surat khabar. Dan kalau kita tengok golongan yang memang tak matang fikiran, kalau dia dah diberikan surat khabar, dia akan tengok bahagian belakang dulu. Jadi ini cabaran untuk kita. Cabaran untuk kita. Bukan untuk anak-anak. Anak-anak ni dia kain putih lagi. Ni kita ni. Banyaklah kalau kita nak kritik terlalu banyak realiti hidup kita hari ni yang cukup membazir. Nak lagi provokatif, apa keuntungan kita ambil tahu pasal bola, permainan bola, apa kaitan dengan hidup kita, iman kita. Tapi kalau kita sebut itu lagi
lagi provokatif lah, orang akan marah lah. Tapi cuba fikir secara jujurnya apa kaitan. Jadi bila kita ambil tahu benda yang tak ada kaitan, benda yang tak realistik, benda yang tak ada kepentingan untuk kita pun, menyebabkan otak kita penuh dengan sampah-sampah ini. Bila penuh dengan sampah-sampah ni, kita umat Islam tak boleh berfikir benda yang lebih besar. Faham tak? Jadi ini kesan daripada budaya hedonism, bukan sekadar kena pada anak-anak kita, tapi kena pada kita awal lagi. Bi ghairi ilm wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan peringatan sebagai ejek-ejekan, sebagai olok-olokan. Kesan daripada hedonism, hidup secara hedonism, sentiasa tidak serius, main-main tak serius, main-main tak serius. Kemudian blok ilmu, menyekat ilmu, tak suka dengar benda-benda yang real, benda yang ilmu, benda yang mencabar. Akhir sekali bila dikemukakan peringatan, apa lagi habit yang terzahir, suka mengejek. Maka sebab itu dalam ayat ini mendedahkan pada kita untuk melihat apakah petanda kita ni tersamput dengan hedonism. Mudah ya, suka mengejek orang. Dan tidak ada mana-mana Nabi, mana-mana Rasul suka mengejek, melainkan semua Nabi dan Rasul menjadi mangsa ejekan. Dan realiti kita pada hari ini memang yang menguasai budaya hidup masyarakat hari ini, budaya hidup troll. Betul tak? Kalau tengok kat Facebook ke, kat laman sosial ke, troll, mengejek. Dalam mengekspresikan pendapat masing-masing, nak berhujah tak erti, akhir sekali mengejek. Sebab apa nak berhujah tak erti? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dikemukakan ayat-ayat kami, walla mustakbira, mereka berbalik dalam keadaan angkuh, ka'allam yasma'ha, seperti mereka tak dengar, seperti di telinga masing-masing ada penyumbat. Fabashshiru bi'adzabin alim, dan berikanlah khabar gembira, nak sangat seronok, hidup seronok dengan azab yang pedih. Jadi berkenaan ego, sombong tu dalam ayat yang lain kita akan ulas. Jadi ini saya fikir bahagian yang lebih menjurus kepada pendidik dan mak ayah. Lebih menjurus pada pendidik dan mak ayah. Bahagian awal berkenaan dasar dan asas pendidikan. Kemudian bahagian yang seterusnya baru Allah cerita bagaimana kaedah mendidik, cara Luqmanul Hakim. Dan kadang-kadang kita dapati cara itu berbeza dengan yang dilaksanakan melalui konsep barat hari ini. Baik, ayat yang bawah tu Allah cerita berkenaan langit dan bumi, berkenaan supaya melihat alam semesta. Terus kita pergi ayat ke-12. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah memberi hikmah kebijaksanaan kepada Luqman, bersyukur kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Baik, Allah start cerita berkenaan Luqman. Aku kurniakan kepada kamu semua kisah Luqmanul Hakim, kena bersyukur. Luqman ni kalau kita lihat dalam tafsir, rupa parasnya orang Afrika. Ada yang kata orang Habsyah, Ethiopia. Ada yang kata orang Sudan. Tapi senang ceritanya orang kulit hitam. Orang kulit hitam, rambut kerinting, bibir tebal, kurus kering, kaki pecah. Ini antara gambaran-gambaran dalam kitab-kitab tafsir. Kadang-kadang orang
orang bayangkan Luqmanul Hakim tu handsome. Tak, dia begitu. Macam kita tengok orang Afrika kan, kurus, tinggi, rambut kerinting, bibir tebal, lepas tu keras, kaki dia merekah. Tapi Allah menguji kerana dia ada kelebihan dalam mendidik. Jadi cikgu-cikgu kita rasa lebih handsome daripada Luqman Hakim, kan? Lagi handsome, tapi Allah muliakan Luqman kerana ilmu dia, kerana kesungguhan dia. Jadi memang ada dalam riwayat, para sahabat katakan antara orang kulit hitam yang dimuliakan Bilal, gitu juga Luqman, dia dimuliakan. Allah kurniakan kepada Luqman hikmah. Kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Hikmah ini kalau kita lihat di dalam tafsir Ibn Katsir, antaranya hikmah ni maksudnya al-fahmu, al-ilmu, at-tadbir. Yang pertama kefahaman, yang kedua ilmu, yang ketiga tadbir. Dia menyesuaikan ilmu kefahamannya dengan cabaran yang dihadapi semasa ketika itu. Jadi kalau kita nak bahas apa beza ilmu dan faham, panjang pula. Tapi ilmu ni pengetahuan, kefahaman ini lebih dalam daripada pengetahuan. Ada kadang-kadang orang yang berilmu tetapi dia tidak amanah dengan ilmu dia, maka dia tidak faham. Allah nyatakan kadang-kadang ahli kitab, wa antum ta'lamun, kamu berilmu sebenarnya, kamu tidak, tetapi kamu tidak amanah, kamu tidak melaksanakan